Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aminah binti Jeffrey, saya dari kumpulan 4. Pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan bab 6, yaitu bertajuk Perlembagaan Persekutuan sebagai Tapak Integrasi dan Wahana Etika dan Peradaban. Baiklah, seterusnya ialah sinopsis. Pertama, tapak integrasi ialah ruang nyata atau ruang abstrak di mana pelbagai pihak atau kelompok masyarakat yang berbeza etika dan peradaban berkumpul untuk mencari satu persetujuan atau titik pertemuan secara aman dan harmoni. Tapak integrasi ini wujud dalam 3 peringkat, yaitu makro, pertengahan, dan mikro. Seterusnya ialah hampir semua masyarakat di dunia menjadikan perlembagaan sebagai wahana untuk mengurus dan menghayati kemajemukan etika dan peradaban. Bagi Malaysia, Perlembagaan Persekutuan adalah dokumen utama yang menjadi panduan dan sempadan dalam pemerintahan dan pentadbiran sosial. Baiklah, seterusnya, seperti yang ditunjukkan pada slide sinopsis, tapak integrasi ialah sebuah ruang abstrak dan ruang nyata di mana pelbagai pihak atau kelompok masyarakat yang bertemu dan berikhtiar untuk mencari persetujuan atau titik pertemuan secara aman dan harmoni. Kelompok masyarakat yang dimaksudkan pada slide ini ialah seperti kelompok masyarakat dari berbeza etnik, dari agama, bangsa, parti politik, dan sebagainya. Tapak integrasi mempunyai 3 tahap. Pertama ialah makro, atas ke bawah, di mana dalamnya kita akan melihat perlembagaan. Kita juga akan mempelajari pengenalan bagi perlembagaan, definisi dan konsep perlembagaan, sejarah dan gas waktu gubalan Perlembagaan Persekutuan, dan kerangka asas Perlembagaan Persekutuan, dan terakhir sekali ialah cabaran Perlembagaan Persekutuan. Seterusnya ialah meso, iaitu bawah ke atas, di mana ianya fokus kepada badan bukan kerajaan atau dikenali sebagai NGO. Seterusnya ialah mikro, inisiatif akar umbi, iaitu peranan rakyat dalam tapak integrasi ini. Baiklah, kita akan masuk pada subtopik yang pertama, yaitu konsep tapak integrasi. Apakah tapak integrasi? Tapak integrasi sebagai wahana sosial. Wahana sosial dapat didefinisikan sebagai perantaraan perhubungan sosial bagi mewujudkan identiti nasional dalam kumpulan yang terpisah dari segi budaya, lokasi dan sosial dalam sebuah unit politik dan unit negara. Seterusnya ialah kita akan melihat kepada ciri-ciri tapak integrasi. Ciri-ciri yang pertama, ianya merupakan sebuah ruang sosial, abstrak dan nyata. Yang kedua ialah suatu titik pertemuan untuk kelompok-kelompok strategik. Kelompok-kelompok strategik ialah yang seperti saya maksudkan dengan kelompok masyarakat. Yang ketiga ialah proses pertemuan berasaskan prinsip. Tapak integrasi ada 3 prinsip, yaitu tawar-menawar, perundingan, dan pengantaraan. Yang keempat, ada tapak yang diinstitusikan, ada yang tidak. Yang kelima, ada yang berjaya, ada yang tidak. Yang keenam ialah usaha membina tapak integrasi diteruskan dan menuju ke arah penyatu paduan. Penyatu paduan merupakan satu kepentingan dan keperluan tapak integrasi. Seterusnya kita akan melihat tapak integrasi yang aktif. Yang aktif dimaksudkan dengan ada hasil atau yang bagus. Pertama ialah dari atas ke bawah, yaitu makro. Kawasan rukun tetangga bersifat kelompok strategik, di mana dimaksudkan dalam ini ialah kita dekat kediaman, kita bukan saja orang Melayu, di mana kita ada juga jiran berbangsa Cina atau berbangsa India atau lain-lain lagi. Seterusnya ialah wujud semenjak 1970, bilangan 8.500 seluruh negara. Yang ketiga ialah mekar dan matang, dari orientasi security ke agen pembangunan. Jadi itu dimaksudkan dengan politik. First, politik.
Politik kita ada federalism, coalition, perlembagaan, dan lain lagi. Yang ketiga ialah pendidikan, di mana kita ada sistem kebangsaan, vernakular, dan antarabangsa. Sistem kebangsaan yang dimaksudkan di dalam ni ialah contoh kita di Malaysia kita ada sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan India. Seterusnya ialah agama, di mana pelbagai agama aktif serentak dilindungi perlembagaan persekutuan. Di sini bermaksud setiap agama yang dianut oleh individu mereka berhak untuk menganuti atau membuat amal ibadat mereka sendiri. Seterusnya ialah bawah ke atas, iaitu peranan NGO sebagai pengagi habuan pembangunan. Kedua ialah NGO, ejen pemantauan pelaksanaan program untuk minoriti. Seterusnya ialah inisiatif akar umbi, di mana ialah street wedding, 1,000 countrywide during weekend. Seterusnya ialah mamakization, third place concept. Mamakization di sini maksudkannya ialah contoh seperti restoran mama yang menjadi satu tempat untuk masyarakat di Malaysia untuk makan bersama dari tidak kira kaum atau bangsa yang menjadikan contoh tapak integrasi yang aktif. Seterusnya ialah kes Kelantan. Kita akan menjadikan contoh. Pertama, tapak integrasi ruang pertemuan komuniti dan budaya. Negeri Kelantan sebagai tapak integrasi kerana majoriti Melayu Muslim 94% dan minoriti pecahan daripada 6% penduduk iaitu Cina Peranakan Kelantan, Siam Kelantan, orang asli dan India Muslim. Seterusnya ialah Sri Neng Bua yang merupakan seorang tokoh integrasi Siam Kelantan. Beliau merupakan seorang lelaki yang giat dan aktif dalam seni kebudayaan dan beliau juga telah meninggalkan banyak kesan kepada seni budaya di Kelantan. Beliau juga merupakan seorang pentadbir budaya dan warisan, iaitu Kem Kebudayaan dan Warisan. Beliau juga peminat dan aktivis budaya wayang kulit Kelantan. Selain itu, beliau juga ahli kepada dua pasukan wayang kulit Siam, iaitu wayang kulit Sunan Sri Wijaya Darul Naim. Beliau menjadi Tok Dalang bersama ahli-ahli Melayu Kelantan. Beliau juga membuat pertunjukan di Kelantan dan Lembah Kelang. Beliau juga memainkan peranan sebagai Tok Dalang bersama Tok Dalang Cina, Kang Bun An, dalam wayang kulit Sri Cindayu, Kok Lanas Kelantan. Dan terakhir sekali pertunjukan beliau di sekitar Kelantan. Seterusnya ialah 4 proses integrasi majoriti-minoriti. Di mana first ialah asimilasi, kumpulan minoriti menerima dan menghayati unsur budaya utama kumpulan majoriti. Majoriti tadi ialah Melayu Muslim kan. So contohnya di sini Siam Kelantan, bahasa, dialek Kelantan, status bumi putra dan perakuan pemerintah kolonial, undang-undang tanah. Terusnya ialah akomodasi. Akomodasi ialah majoriti dan minoriti sedar dan menghormati norma dan nilai masing-masing. Contohnya Siam Kelantan, agama Theravada Buddhism, adat resam bahasa Siam, di mana mereka ini menerima dan bertoleransi bersama-sama dengan Muslim Kelantan. Seterusnya ialah akulturasi, pinjam-meminjam unsur budaya di kalangan etnik berbeza majoriti dan minoriti. Contohnya Siam Kelantan, makanan, kesenian, seni busana. Terakhir sekali adalah amalgamasi. Amalgamasi di mana asimilasi biologi antara majoriti dan minoriti, khususnya melalui perkawinan. Contohnya Siam Kelantan, perkawinan campur berlaku. Seterusnya ialah kes terkini penyatu paduan usaha membina tapak integrasi terkini. Dua contoh terkini ialah penyelesaian perbalahan mengenai ISET. Untuk pengetahuan semua, ISET ini merupakan konvensyen antarabangsa yang mewarisi asas penting
daripada deklarasi sejagat yang mengenai pembasmian diskriminasi kaum. ISET tidak dilancarkan di Malaysia sebab dia mempunyai unsur yang bertindih dengan Perlembagaan Persekutuan di Malaysia. Penyelesaian untuk ini ialah perdebatan pentafsiran dan politik kompromi. Seterusnya ialah penyelesaian konflik kuil sivil Maha Mariamman Subang Jaya. Penyelesaian pertama ialah memahami kedudukan tempat keramat agama dalam konteks pendekatan analisis tri-konsep struktur sejarah biografi. Yang kedua ialah anareality. Yang kedua ialah antara realiti sejarah dan tuntutan semasa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Azrana Diska binti Mukhtar akan membentang subtopik 2 yaitu pengenalan kepada Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang yang penting untuk mengawal tingkah laku masyarakat dan menyediakan garis panduan tentang kelakuan masyarakat di Malaysia. Selain itu, Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang asas pembinaan etika dan tamadun. Perlembagaan Persekutuan juga merupakan undang-undang tertinggi dan sumber rujukan di Malaysia. Perlembagaan Persekutuan ini menyediakan ruang tapak integrasi. Ruang tapak integrasi ini pula menjadi wahana etika dan peradaban bagi Malaysia. Seterusnya, saya akan membentang tentang undang-undang. Undang-undang adalah penting untuk mengawal tingkah laku masyarakat di Malaysia dan ia menyediakan garis panduan tentang kelakuan masyarakat di Malaysia. Seperti yang kita tahu, undang-undang adalah asas pembinaan etika dan tamadun. Seterusnya, Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang tertinggi dan sumber rujukan dan menyediakan ruang tapak integrasi. Ruang tapak integrasi ini menjadi wahana etika dan peradaban bagi Malaysia. Seterusnya, perlembagaan. Terdapat dua panduan bagi pembentukan undang-undang sama ada di pihak kerajaan atau rakyat. Terdapat satu dokumen yang mengandungi semua susunan peraturan dan undang-undang dasar ataupun formula yang menyatakan tugasan kuasa-kuasa awam di dalam sesebuah negara dibahagikan dan digunakan. Terdapat satu set peraturan tentang hak, kuasa dan prosedur serta tanggung jawab pihak yang mengawal dengan memandu hubungan di antara satu autoriti dengan autoriti yang lain dan juga autoriti dengan rakyat awam. Seterusnya, definisi dan konsep perlembagaan. Perlembagaan adalah kumpulan peraturan berkaitan pentadbiran sesebuah negara. Terdapat 3 institusi yang telah dicipta oleh perlembagaan, yaitu Badan Perundangan, Badan Eksekutif, dan Badan Kehakiman. Perlembagaan mempunyai peruntukan berkaitan kuasa dan peranan untuk ketiga-tiga institusi tersebut. Dan pada masa yang sama, perlembagaan meletakkan had kuasa terhadap ketiga-tiga institusi tersebut. Seperti yang kita lihat, berikut merupakan International Law Book Service untuk Perlembagaan Persekutuan di Malaysia. Seterusnya, saya akan membentang perlembagaan dalam konteks Malaysia. Perlembagaan Persekutuan adalah sebuah dokumen bertulis dan juga simbol kemerdekaan dan kedaulatan negara. Di samping itu, perlembagaan menyediakan asas kenegaraan di Malaysia. Untuk pengetahuan semua, perlembagaan direka bentuk atas kerangka asal tanah Melayu bersandarkan kepada sejarah, budaya dan amalan negara. Bukan itu sahaja, perlembagaan juga mengambil kira kepentingan semua komuniti yang membentuk bangsa bagi negara Malaysia ini. Seterusnya, perlembagaan persekutuan ini adalah berasaskan kontrak sosial, yaitu yang diluluskan melalui pengesahan undang-undang berasaskan kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada 1957. Di samping itu, perlembagaan mengambil kira kepentingan semua komuniti yang membentuk bangsa bagi negara Malaysia ini, yaitu 131 memorandum. Dalam konteks Malaysia, perlembagaan persekutuan diluluskan melalui pengesahan undang-undang berasaskan kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu pada 1957, yaitu mengandungi 15 bahagian, 183 perkara dan 13 jadual. Wakil Yang Maha Mulia Baginda Queen dengan Raja-Raja bagi negeri telah menandatangani perjanjian tersebut pada 5 Ogos 1957. Di
samping itu, dalam konteks Malaysia, Perlembagaan Persekutuan ini adalah sebuah manifestasi kesetiakawanan, penerimaan dan persefahaman sehingga membentuk integrasi dalam kalangan komuniti. Persefahaman ini dianggap sebagai kontrak sosial demi kepentingan hak serta warisan asal negara Malaysia. Seterusnya, ketertinggian Perlembagaan Persekutuan. Di Malaysia, tidak ada yang boleh mengatasi ketertinggian Perlembagaan Persekutuan. Sebagai contoh, kuasa perundangan dan kehakiman yang dijalankan di mahkamah tertakluk kepada sekatan-sekatan yang dikenakan oleh perlembagaan, iaitu ultra vires. Undang-undang persekutuan ataupun negeri mengenai sesuatu perkara boleh diisytiharkan sebagai tidak sah oleh mahkamah jika undang-undang itu bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. Dalam Perkara 41, Perlembagaan Malaysia merupakan undang-undang utama persekutuan dan apa-apa undang-undang yang diluluskan yang berlawanan dengan perlembagaan adalah terbatal setakat mana yang berlawanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syahira binti Sabnin dan saya akan meneruskan perbincangan dengan sejarah dan garis waktu gubalan. Seterusnya dalam topik ini akan menjelaskan tentang undang-undang sebelum kedatangan penjajah, Malayan Union, Persekutuan Tanah Melayu 1948, kerjasama etnik melalui CLC, pilihan raya dan perikatan. Seterusnya ialah Suruhanjaya Raid, jawatan kuasa kerja dan peristirahan perlembagaan. Seterusnya kita akan lihat bagaimana Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 diterima di negeri-negeri lain. Yang pertama ialah pada 1955, pilihan raya pertama telah berlaku. Pada 1956, Persidangan London atau Perjanjian London juga telah berlaku. Lantikan Suruhanjaya Perlembagaan Suruhanjaya Raid mengeluarkan draft pertama Perlembagaan Persekutuan. Pada 1957, jawatan kuasa untuk mengkaji draft pertama ditubuhkan dan draft kedua dibahaskan dan diluluskan di Parlimen British dan seterusnya ialah dibahaskan dan diluluskan dalam Majlis Perundangan Persekutuan iaitu pada 10 Jun 1957 dan seterusnya barulah Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu itu diterima oleh negeri-negeri lain. Seterusnya saya akan menjelaskan tentang poin yang pertama iaitu tentang undang-undang sebelum kedatangan penjajah. Kewujudan hukum kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka dan Batu Bersurat Terengganu cukup meyakinkan bahawa Tanah Melayu pada ketika itu mempunyai sistem pemerintahan yang tersusun sebelum kedatangan penjajah. Walaupun pada ketika itu mereka masih belum menggunakan istilah perlembagaan. Namun hanya negeri Johor dan negeri Terengganu sahaja yang membuat perlembagaan mereka tersendiri walaupun pada ketika itu Tanah Melayu dijajah oleh British. Seterusnya, poin yang kedua ialah Malayan Union pada 1 April 1946. Yang pertama akan dibincangkan tentang punca Malayan Union diperkenalkan. Kedua ialah ciri-ciri Malayan Union dan ketiga ialah tentangan terhadap Malayan Union. Apakah punca Malayan Union diperkenalkan pada ketika itu? Punca yang pertama ialah British mahukan lebih banyak golongan imigran masuk ke Tanah Melayu pada ketika itu. Kedua ialah untuk mengawal kuasa politik Melayu yang pada ketika itu bekerjasama dengan Jepun. Yang ketiga ialah ingin menguasai sumber ekonomi di Tanah Melayu. Dan yang keempat adalah untuk mengukuhkan pertahanan British. Seterusnya ialah tentang ciri-ciri Malayan Union. Ciri yang pertama ialah Malayan Union diketuai oleh Kabinet British. Yang kedua ialah kewarganegaraan adalah sama rata melalui prinsip jus soli. Yang ketiga ialah raja-raja menjadi ahli Majlis Melayu. Dan yang keempat adalah pentadbiran bersifat kesatuan. Seterusnya ialah tentang penentangan terhadap Malayan Union. Penduduk Tanah Melayu pada ketika itu tidak bersetuju dengan Perlembagaan Malayan Union disebabkan kerana penghapusan kedaulatan dan kuasa raja-raja Melayu, tamadun Melayu terhakis dan kerakyatan terlalu liberal iaitu di mana prinsip jus soli diperkenalkan dan telah mengancam kedudukan orang Melayu sebagai peribumi serta kemasukan terlalu banyak imigran.
Poin yang seterusnya ialah tentang Persekutuan Tanah Melayu 1948. Pada ketika itu, British didesak oleh penduduk Tanah Melayu untuk tidak meneruskan Malayan Union kerana telah mengancam hak mereka sebagai penduduk di Tanah Melayu. Hasil desakan telah membuatkan British membatalkan Malayan Union. Namun, jawatan kuasa kerja telah ditubuhkan pada Julai 1946 untuk menggantikan Malayan Union. 4 orang wakil Raja Melayu, 2 wakil UMNO dan 6 wakil pegawai British telah mengambil bahagian dalam jawatan kuasa itu. Jawatan kuasa ini bertujuan untuk mewujudkan perlembagaan baru yang boleh diterima oleh orang Melayu. Pada Disember 1947, British memutuskan bahawa untuk memperkenalkan jawatan kuasa perundingan kepada orang Eropah, Cina dan India untuk mendapatkan pandangan orang bukan Melayu tentang Persekutuan Tanah Melayu. Seterusnya ialah tentang ciri-ciri Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang diisytiharkan pada 1 Februari 1948. 9 negeri Melayu terlibat di dalam persekutuan kecuali Singapura yang masih menjadi tanah jajahan. Kedua ialah Kerajaan Persekutuan diketuai oleh Pesuruhanjaya British dan dibantu oleh Majlis Undangan Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Persekutuan. Dan ketiga ialah Majlis Mesyuarat Persekutuan akan dianggotai oleh 17 ahli iaitu 7 ahli rasmi, 7 ahli tidak rasmi dan 3 ahli ex-officio. Seterusnya ialah sultan-sultan diberi hak dan kuasa memerintah. Seterusnya juga ialah syarat kewarganegaraan diketatkan di mana lahir dan telah bermastautin di Tanah Melayu. Umur minimum bagi kedua-dua situasi tersebut adalah 18 tahun dan mempunyai pengetahuan bahasa Melayu yang baik. Seterusnya ialah tentang kerjasama antara etnik ke arah kemerdekaan. CLC bermaksud Jawatan Kuasa Perhubungan Masyarakat 1949. Kewujudan CLC pada ketika itu yang terdiri daripada pelbagai etnik telah berusaha menyelesaikan masalah perundangan yang terdiri daripada aspek perlembagaan, ekonomi dan politik. CLC ditubuhkan untuk mengetengahkan isu kewarganegaraan serta kedudukan khas orang Melayu dan dasar pendidikan. Poin yang seterusnya ialah tentang pilihan raya umum pada tahun 1955. Pilihan raya yang pertama telah berjaya memberi impak positif kerana adanya sikap toleransi dan kerjasama antara semua pihak, meskipun terdiri daripada orang Melayu dan orang bukan Melayu. Hal ini dapat disaksikan melalui pembahagian kursi pilihan raya. Pada asalnya, UMNO ingin meletakkan calon bukan Melayu di kawasan pengundi Melayu, namun UMNO hanya mengambil 35 kerusi sahaja, manakala MCA 15 kerusi dan MIC mengambil 2 kerusi sahaja. Perkara ini telah menunjukkan bahawa penduduk lebih bekerjasama dalam mencapai kemerdekaan kerana mereka ingin menamatkan penjajahan British ke atas Tanah Melayu. Perdana Menteri yang pertama iaitu Tunku Abdul Rahman telah mewujudkan kabinet yang terdiri daripada 6 orang Melayu, 3 orang Cina dan 1 orang India. Pemilihan ini memberi impak yang positif kerana wujudnya keseimbangan etnik yang lebih diterima dalam Majlis Perundangan Persekutuan. Tapak integrasi ialah sebuah ruang abstrak dan ruang nyata di mana pelbagai pihak atau kelompok masyarakat termasuk kelompok etnik, agama, parti politik, badan bukan kerajaan dan sebagainya yang berbeza etika dan peradaban bertemu dan berikhtiar mencari persetujuan atau titik pertemuan secara aman dan harmoni. Poin yang seterusnya ialah tentang Suruhanjaya Perlembagaan atau dikenali sebagai Suruhanjaya Red. Suruhanjaya Red ialah merupakan Suruhanjaya yang bebas di mana telah dipersetujui oleh Baginda Ratu dan Raja-Raja Melayu bagi mewujudkan perlembagaan bagi Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Suruhanjaya ini diambil sempena nama pengerusi Suruhanjaya Red iaitu Lord William Red. Berikut merupakan ilmuwan-ilmuwan yang telah menjayakan Suruhanjaya Red di mana dipengerusikan oleh Hakim Lord William Red daripada England, seterusnya menjadikan ia Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Seterusnya ialah terma lantikan Suruhanjaya Perlembagaan iaitu Suruhanjaya Red. Yang pertama ialah satu kerakyatan. Kedua, menjamin kedudukan orang-orang Melayu dan
kepentingan sah komuniti lain. Yang ketiga ialah menjamin kedudukan Raja-Raja Melayu. Yang keempat, Parlimen yang mempunyai dua dewan, iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dan yang terakhir ialah negara persekutuan dengan tumpuan kuasa kepada kerajaan persekutuan. Assalamualaikum, nama saya Nura Fifi Serina binti Helmi. Saya dari grup 4, nomor pelajar 2021884966. Saya akan membentangkan isi yang seterusnya, yaitu rangka asas perlembagaan. Apakah rangka-rangka asas dalam perlembagaan persekutuan? Terdapat 8 rangka di dalam perlembagaan persekutuan. Yang pertama adalah negara persekutuan. Antara ciri-ciri negara persekutuan adalah ia mempunyai perlembagaan yang bertulis. Selain itu, kedaulatan juga dikongsi. Layanan sama rata antara negeri-negeri. Selain itu, mahkamah yang tertinggi juga akan menafsir perlembagaan. Akhir sekali, negeri-negeri diberikan kuasa autonomi sebagaimana yang telah dipersetujui. Rangka asas yang kedua adalah Islam sebagai agama persekutuan. Islam merupakan agama rasmi dan yang terbesar di negara kita. Berdasarkan kajian saya, pada tahun 2020, 63,5% daripada 32,4 juta populasi rakyat Malaysia semuanya beragama Islam. Selebihnya beragama Buddha, Kristian, Hindu dan banyak lagi. Yang seterusnya, Islam dan Raja Islam merupakan urusan negeri. Islam juga bermula dari sejarah, warisan dan tradisi, perundangan pelaksanaan dan pentadbiran Islam menurut perlembagaan. Walaupun begitu, agama lain juga masih memiliki kebebasan untuk beramal dan beribadah di negara ini. Yang ketiga ialah perlembagaan persekutuan sebagai undang-undang yang tertinggi. Sebagai contoh, semua undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan adalah tidak sah. Perlembagaan adalah rujukan pertama dalam sumber pentadbiran dan perundangan. Semua dasar polisi dan dasar pentadbiran negara hendaklah selaras dan tidak boleh bercanggah dengan mana-mana perlembagaan. Akhir sekali, dalam 5 prinsip rukun negara yang ketiga merupakan keluhuran perlembagaan. Yang keempat adalah elemen warisan. Ia dirujuk sebagai elemen asal atau tiang seri perlembagaan persekutuan. Ini merujuk kepada elemen asal dan telah sekian lama menjadi pengenalan identiti bagi negara. Tradisi yang dikekalkan dalam perlembagaan adalah dengan peranan yang tertentu. Seringkali dirujuk sebagai tiang seri perlembagaan persekutuan atau elemen asal indigenous. Sebagai contoh, perkara 32, 38, 70, 71 dan 181 adalah institusi beraja, raja-raja negeri, YDPA dan majlis raja-raja. Selain itu, perkara 3, 11-4, 12-2 merupakan agama Islam. Perkara 152 adalah bahasa Melayu dan perkara 153 merupakan keistimewaan Melayu dan kepentingan sah komuniti lain. Yang kelima adalah kewarganegaraan, merupakan bahagian 3 perlembagaan persekutuan. Lembaga peruntukan yang digandingkan dengan keistimewaan Melayu. Terdapat 4 cara untuk mendapatkan kewarganegaraan. Yang pertama, operasi undang-undang. Yang kedua, pendaftaran seperti mendapatkan MyKid ataupun MyCard. Yang ketiga adalah naturalisasi. Yang keempat adalah wilayah. Sekiranya kita hilang taat setia kepada negara ataupun mengkhianati negara, kita akan dipecat ataupun hilang kewarganegaraan negara. Yang keenam adalah kebebasan asasi. Perkara 5 hingga 13 perlembagaan persekutuan. Terdapat 3 cabang dan yang pertama adalah ia merangkumi jaminan kepada hak-hak sivil dan politik. Walaupun terdapat banyak kaum di negara kita, semuanya masing-masing memiliki hak untuk hidup, seperti kebebasan beragama, kebebasan bersuara, dan hak kepada pendidikan dan harta. Yang kedua adalah kebebasan yang tidak mutlak. Ia mengambil kira keadaan fabrik masyarakat Malaysia. Sebagai contoh, ia menjaga kedudukan khas orang Melayu dan kepentingan sah komuniti lain. Selain itu, ia juga menjaga kewarganegaraan, kedudukan raja, bahasa Melayu dan juga agama Islam. Yang ketiga adalah kebebasan yang tidak mutlak. Ia tertakluk kepada ketenteraman dan keselamatan. Mengenai kes Mir Atikur Rahman bin Fatimah Sihi yang telah dibuang sekolah kerana memakai serban ke sekolah. Untuk maklumat lanjut, boleh search di Google tentang kes ini. Ketujuh adalah prosedur pindaan perlembagaan yang merangkumi 6 prosedur. Yang pertama adalah perkara 159 yang memerlukan persetujuan daripada majoriti muda. Seterusnya, memerlukan persetujuan daripada 2/3 majoriti muda. Kemudian, 2/3 majoriti muda
perlu mendapatkan perkenan daripada Majlis Raja-Raja. Seterusnya, 2/3 majoriti muda perlu mendapatkan persetujuan daripada TYT Sabah dan Sarawak. Akhir sekali, 2/3 majoriti perlu mendapat perkenan yang di Pertuan Negeri. Apakah itu 2/3 dan Majlis Raja-Raja yang merangkumi hak istimewa Melayu, kedaulatan Sultan, hal ehwal Islam, kewarganegaraan, kedudukan bahasa Melayu dan persepadanan pilihan raya. Yang kedua, 2/3 dan YDP Sabah dan Sarawak merangkumi royalti, kuasa immigration dan kewarganegaraan. 2/3 sahaja adalah bentuk sumpah dan ikrar, syarat pelantikan senator, tanah rizab Melayu, sehingga kini 42 pindaan telah dibuat. Undi 2/3 majoriti pada bacaan kedua dan bacaan ketiga dalam Dewan Negara dan Dewan Rakyat perlu serta perkenan Majlis Raja-Raja hendaklah diperoleh dalam proses pindaan perkara seperti yang di bawah, iaitu Perkara 10/4. Undang-undang yang dibuat di bawah Perkara 10/4, iaitu bahagian 3, Perkara 36, 63/4, 70, 71/1, 72/4, 152, 153 dan 59/5. Yang terakhir, yaitu yang ke-8 adalah menangani ancaman keselamatan. Ada 3, subversif, darurat besar dan juga jenayah. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Nur Azmira. Saya dari grup 4. Saya akan membentangkan topik tentang Piagam Madinah. Seperti yang kita pelajari, Piagam Madinah merupakan perlembagaan bertulis pertama di dunia. Selain itu, ia juga merupakan panduan untuk negara. Ia merupakan pembentukan persaudaraan antara Ansar dan Muhajirin. Bukan saja itu, ia juga merupakan pembentukan antara orang Yahudi dan orang Muslim di Madinah. Piagam Madinah terdapat 2 bahagian. Yang pertama ialah 23 fasal. Ia menyentuh tentang hubungan dan tanggungjawab orang Islam sesama Muhajirin dan Ansar. Yang bagian kedua ialah 24 fasal yang membabitkan kaum Yahudi dan orang Madinah. Dalam Piagam Madinah, ia terdapat 7 kandungan, yaitu yang pertama ialah pembentukan ummah, yang kedua hak asasi manusia, yang ketiga persatuan segenap warga negara, yang keempat golongan minoriti, yang kelima tugas warga negara, yang keenam pemimpin negara, dan yang terakhir ialah melindungi negara. Piagam Madinah terdapat 9 prinsip. Yang pertama ialah sumber. Piagam Madinah mendapat sumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Ia merupakan sumber yang utama yang digunakan dalam perlembagaan Piagam Madinah. Yang kedua ialah pemimpin tertinggi. Seperti yang kita pelajari, Nabi Muhammad SAW merupakan pemimpin yang pertama antara masyarakat dan negara. Yang ketiga ialah hak rakyat. Hak dan tanggung jawab rakyat dalam mempertahankan negara juga akan dicatatkan. Yang keempat ialah tanggung jawab bersama. Rakyat dan pemerintah bertanggung jawab untuk memberantas kezaliman dan menegakkan keadilan negara. Yang kelima merupakan kebebasan rakyat untuk beragama. Yang keenam, tanggung jawab negara. Tanggung jawab terhadap orang bukan Islam, termasuk memberi jaminan keselamatan. Yang ketujuh, kebebasan bergerak, terutamanya kepada golongan Muhajirin yang telah menjadi sebahagian daripada penduduk Madinah. Yang ke-8, aspek tauhid. Mengakui hanya satu Tuhan sebagaimana yang terkandung dalam pasal 22, 23, 43 dan 47. Dan terakhir ialah kekal adat, pelestarian dan merayakan adat yang baik dan bagi kaum-kaum Madinah. Piagam Madinah mempunyai implikasi pelaksanaan. Ya, kita tahu bahawa Piagam Madinah telah menjadi negara Islam yang pertama di dunia dan penyatuan ummah dalam pembangunan politik, ekonomi dan sosial. Ia juga mempentingkan aspek agama dan politik tidak dapat dipisahkan. Undang-undang Islam telah dijadikan asas negara dan berjaya mewujudkan keadilan sosial dan pendamaian sejagat antara rakyat. Ini membuktikan bahwa ketaatan kepada
Allah dan Rasul. Krisis kepemimpinan di Madinah telah berjaya diselesaikan dan tiada perbalahan antara mereka. Kedudukan politik juga menjadi lebih kukuh. Rakyat bebas untuk memilih agama dan menyebarkan agama Islam. Setiap warga negara juga bertanggung jawab menjaga keharmonian dan keamanan negara. Kedudukan Rasulullah SAW sebagai ketua negara amat dihormati oleh setiap golongan masyarakat dan memperlihatkan baginda menjadi seorang negarawan yang terbilang.